Yang ni yang sepatutnya 66 tapi sebahagian daripada orang yang Allah bagi kuasa menyalahgunakan kuasa. Contohnya ya, dia contoh. Setiap contoh yang kita bagi ni patutnya kembali kepada kita dulu sebelum kita kata ni pemerintah kami lah, inilah, ni orang itu, orang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melakukan sewenang-wenangnya di muka bumi. Fil ardi kat sini maksudnya Mesir. Di bumi itu, iaitu bumi Mesir. Dan dia menjadikan, tengok tu, ahla. Ahli kan? Adakah keluarga saja? Tak. Ahla kat sini maksud dia apa? Rakyat dia. Jadi ahli tadi kan kita baca surah 60 ayat 6, Allah kata ku anfusakum wa ahlikum. Ahli itu juga maksudnya apa? Keluarga. Satu lagi, ni kalau dalam kisah Fir'aun ni ahli sini maksud dia apa? Ustaz tu ahla, ustaz bukan ahli. Ini baca mansub. Kan ayat ada mansub, ada majrur. Ini ahla bari atas kata-kata mansub. Jadi ahli maksud dia apa kat sini? Penduduk ataupun apa? Rakyat. Jadi Fir'aun tu menjadikan rakyat negerinya itu syiaan, berpuak-puak. Macam pemerintah dulu, British datang ke tanah Melayu, dia buat dasar pecah perintah, bagi puak-puak untuk apa? Supaya saling bercakaran puak ni. Jadi bila saling bercakaran, rakyat sibuk tentang apa? Tentang rakyat, pemimpin yang zalim, pemerintah yang zalim, tak sempat manusia nak sibukkan halnya. Jadi dia tu pemerintah yang zalim, dia huru-harakan apa? Masyarakat. Lagi apa? Nak bagi supaya masyarakat tak peduli pasal dia, bagi dia hiburan, jauhkan daripada ilmu yang sebenar, ilmu yang hak. Jadi masyarakat memang suka hiburan. Kalau diberi memang suka dah dia. Kalau bagi ilmu takut tahu yang benar. Lagi apa lagi? Yastad'ifu ta'ifatan. Jadi dia apa? Melakukan penindasan, menindas satu kelompok daripada mereka dengan apa? Sebahagiannya ada yang mereka bunuh. Fir'aun tu bunuh anak-anak lelaki mereka. Jadi anak lelaki ni penting. Anak lelaki ni mereka bunuh, siapa lagi yang nak membela masyarakat dia? Kemudian mereka membiarkan hidup anak perempuan. Apa tujuan biar anak hidup anak perempuan? Untuk jadikan sebagai mangsa mereka pula. Biarkan anak perempuan hidup tapi rosakkan pemikiran mereka. Jadikan mereka penyanyi dan sebagainya. Yang lelaki dah tak ada guna dah, dah tak ada dah. Yang perempuan pula yang sepatutnya melahirkan zuriat yang lain tapi pemikiran yang rosak. Mereka bukan biar kosong, bukan biarkan hidup tu biarkan kosong, tapi mereka merosakkan pula anak-anak perempuan. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan. Allah kata minal mufsidin. Maksudnya apa? Dia contoh. Bukan kalau kita kata tentang Fir'aun je, full stop. Ni orang jahat. Itu sebagai contoh yang Allah sebut dalam Al-Quran. Innahu kana minal mufsidin. Banyak tak lagi yang melakukan kerosakan? Banyak, sebab min tu min apa? Min litab'id. Yang dah belajar bahasa Arab. Min sebahagian. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah ia sebahagian
orang-orang yang melakukan kerosakan. Sebahagian lagi siapa? Boleh jadi kita lah. Kita yang tak ambil ibrah ni, kita lah termasuk juga al-mufsidin. Kita tu siapa? Orang yang Allah berikan dia kuasa. Kalau dia seorang suami, dia tidak memimpin isteri dia. Dia seorang ayah, tak memimpin keluarganya. Dia seorang majikan, tak memimpin kaki tangan dia. Dan seterusnya sampailah ke peringkat yang paling atas sekali. Jadi ini contoh siapa? Pemimpin yang zalim, iaitu orang yang Allah bagi dia kuasa tetapi dia salah guna. Baik, seterusnya apa dia? Selain daripada ilmu, kuasa, yang ketiga apa dia? Kekayaan. Kekayaan. Pemimpin yang ni lah. Penguasa yang zalim ni kira pemimpin sekali lah. Kekayaan. Allah bagi dia kekayaan, tapi dia salah guna. Jadi dalam Quran Allah sebut tentang golongan kaya yang sombong. Allah SWT mengurniakan kepada kita rezeki. Tujuan dia untuk apa, tuan-tuan? Rezeki ni, buka surah 28 ayat 77. Ini yang perlu kita buat. Daripada kecil kita dihantar belajar, mak ayah kita kata apa dia? Belajar sungguh-sungguh nak, nanti dah besar boleh jadi orang berjaya. Mungkin dasar ilmu mak kita dulu setakat itu je dia tahu nasihat. Tapi Allah bagi kita akal untuk berfikir, untuk apa jadi orang berjaya? Untuk apa jadi orang yang memiliki harta? Tengok surah 28 ayat 77. Dua hari lepas mungkin tuan-tuan ada anak atau cucu yang dapat SPM terbaik. Oh, kita kata cerah masa depan ni. Tapi untuk apa dia berjaya tu? Dah rancang ke belum? Dah ingatkan ke belum? Nanti bila dia dah berjaya menjadi seorang yang ada kedudukan, dengan gajinya apa dia buat? Biar dia beli rumah besar, kita berbangga. Itu yang Allah cerita tentang orang-orang yang ingkar. Dia berbangga dengan apa dia? Harta yang banyak dan juga pencapaian anak-anak. Tu Abu Lahab. Abu Lahab dalam Quran surah Al-Masad Allah cerita pasal dia. Dia rasa anak-anak dia yang hebat-hebat tu dapat tolong dia. Dia berbangga. Tapi akhirnya masa dia mati, jangan kata ke akhirat, masa dia mati pun anak-anak tak dapat tolong dia. Tuan-tuan tahu Abu Lahab mati dia macam mana? Abu Lahab dia tak pergi perang Badar. Dia hantar wakil, dia bayarlah. Sebab perang Badar Abu Jahal kata kena pergi semua. Tak pergi kena bayar, kena ganti orang. Dia tak pergi. Dia tak pergi. Bila balik daripada peperangan tu, dengar cerita Abu Jahal mati, kalah teruk orang kafir. Dia murung, dia stres. Dia mati sebab apa? Tekanan. Dan diriwayatkan dia mati dalam keadaan apa? Rosak kulit-kulit dia ni. Melepuh. Melecur, melepuh macam itulah. Sampai membusuk. Sehingga anak dia waktu nak kebumikan dia tu, upah orang untuk apa? Tolak nyayat dia masuk dalam lubang. Gunakan apa? Kayu je. Anak pun tak boleh nak tolong. Yang dibanggakan sangat. Jadi apa tujuan? Ada anak Allah bagi, ada kekayaan Allah bagi, ada harta, ada kebun-kebun. Tengok ayat ni Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa sahaja yang
Allah kurniakan kepada engkau untuk apa? Allah kata daral akhirah. Ni prinsip dia. Allah bagi kita kekayaan, Allah bagi kita harta, Allah bagi kita termasuklah anak-anak tu pun kita punya harta kita, kekayaan kita, milik kita. Untuk apa tuan-tuan? Untuk hari akhirat. Allah ajar tak macam mana dapatkan hari akhirat? Tu Allah kata, fisabilillah tu dengan apa? Harta dan jiwa raga kita. Belanjakannya pada jalan Allah. Tapi sebab sistem, bukan daripada hari ini, bukan hari ini sahaja, daripada dulu lagi. Sistem yang dipanggil menilai kejayaan itu dengan melihat kebendaan. Kita panggil apa? Materialism. Faham kebendaan, faham material. Nampak material seseorang menandakan dia itu berjaya. Allah dah cerita dalam Quran dah tentang Qarun. Qarun ni nanti kita akan tengok ayat seterusnya. Tentang dia ni seorang apa? Yang berjaya. Memiliki harta yang banyak. Lalu orang melihat dia ni orang yang berjaya. Sedangkan berjaya dalam Quran Allah letak muka surat pertama lagi dah tentang ulaika humul muflihun. Buku Quran kita ni kita baca tuan-tuan, first kali lepas surah Al-Fatihah Allah dah cerita dah, Allah dah sebut dah tentang apa itu kejayaan. Macam mana orang yang belajar Quran, dah mengaji Quran, muka surat pertama selepas Fatihah dia dah jumpa apa itu maksud kejayaan, tapi masih lagi melihat kejayaan itu pada sudut material. Maksudnya dia baca Quran macam mana? Dia tak baca Quran dalam keadaan sebenar-benarnya. Dia baca Quran dah, tapi tetap juga faktor kejayaan tu dia melihat orang-orang yang hebat. Dalam keadaan apa dia? Manusia tu ingkar kepada Allah. Dia lagi teruja tengok Jepun tu maju macam mana hebat. Tapi Jepun yang hidup tanpa bertuhan itu nak dibanggakan macam mana? Allah boleh bagi rezeki kepada siapa sahaja. Benda yang paling mahal adalah apa dia? Iman kita kepada Allah. Bukan maksudnya, oh macam tu orang Islam tak payahlah cari kekayaan. Dah, siapa suruh faham macam tu pula? Bukan. Kita kata apa dia? Kita nak cari harta tu, Allah kata apa? Gunakan, carilah pada apa sahaja yang Allah berikan kepada engkau. Alam ni Allah bagi kepada kita, cari. Tapi untuk apa? Daral akhirah. Untuk beli negeri akhirat. Itulah orang yang berjaya yang sebenar-benarnya. Sebab ulaika humul muflihun, surah Al-Baqarah tu siapa? Al-Muttaqun. Betul tak? Cuba kita baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dia dah hafal insya-Allah. Ayat pertama apa dia Allah kata? Alif Lam Mim. Ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa maksud dia? Zalikal kitab. Itu iaitu Alkitab itu, Al-Quran ini, la raiba fihi. Tiada sebarang keraguan fihi dalamnya. Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat 3. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara ghaib. Dia beriman kepada hari akhirat. Itulah rumah yang dia nak cari. Walaupun siapa yang nampak perkara ghaib hari ini, perkara ghaib ni tak nampak ke ataupun tak ada? Maksud al-ghaib, tak nampak ke tak ada? Tak nampak, bukan tak ada. Benda tu belum dinampakkan lagi. Allah kata syurga sebelah petala langit dan bumi, mana ada? Tak nampak. Jadi tak nampak, dia tak teruja. Tak nampak bukan tak ada, belum sampai dia lagi. Tu kita bagi contoh analogi apa dia? Bulan puasa. Siapa yang beribadat pada malam Al-Qadar dapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Katalah contoh je, kita baca Quran malam tersebut 1 muka surat. Seolah-olah kita baca berapa lama? Lebih daripada 1000 bulan. Padahal baca satu malam je. Tapi pahala dia lebih daripada 1000 bulan. Banyak ke sikit? Haji kita jumpa tak masa raya haji? Bukan raya haji, raya Aidilfitri. Jumpa apa? Semualah jemaah semuanya sengit sebelah bahu dia. Sebab apa sengit sebelah? Oh, pahala banyak, dia kata. Ada tak siapa-siapa macam tu? Masuk je Aidilfitri, tengok semua sengit sebelah orang majlis mutakin. Sebab apa? Semua malam Al-Qadar semua beribadat. Allah bagi dia pahala. Kan kita kata pahala belah kanan, apa? Dosa belah kiri. Jadi tak nampak benda tu. Tapi masa di mizan nanti, Allah timbang apa? Allah timbang pahala lah. Allah timbang amalan, kita akan nampak amalan kita tu. Jangan kata di mizan. Nanti dalam kubur, selepas kita mati nanti, selepas kita dihisap, dihitung oleh, bukan dihisap, ditanya oleh malaikat, nanti datang seorang lelaki yang berwajah tampan, yang datang dengan muka yang berseri-seri. Kita kata, kamu siapa?
Kata dia siapa? Aku adalah amal soleh engkau yang akan menemani engkau sampai hari akhirat. Tapi kalau kita melakukan dosa yang banyak, datang lelaki yang mukanya sangat buruk, yang menjelekkan, yang kita tengok benci. Siapa engkau? Kata jenazah dalam kubur. Lelaki tu kata apa dia? Aku adalah amal buruk engkau. Nampak? Dia nampak tak masa tu? Dia nampak. Tapi kat dunia dulu, dia tak nampak. Itu masuk perkara ghaib. Orang bertakwa ialah orang yang percaya kepada ghaib, akhirat nombor satu. Kemudian apa dia? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan solat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa maksud dia? Dan mereka menginfakkan sebahagian yang Allah bagi kepada mereka. Di hujung ayat kelima Allah kata apa? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Antaranya apa ciri-ciri dia? Menginfakkan harta. Jadi Qarun, orang yang Allah bagi dia kelebihan harta, tapi dia tak gunakan di jalan Allah. Dia tak beriman dengan Nabi Musa. Qarun ni zaman Nabi Musa. Dia tak beriman kepada Nabi Musa, memang kepada Allah. Jadi buka balik kisah Qarun ini. So yang Allah perintahkan kepada kita bila Allah bagi kita kelebihan harta, ialah gunakannya untuk dapatkan negeri akhirat. Ada orang Allah tak bagi dia. Harta ni, soal rezeki ni, kerja siapa? Betul ke kaedah orang kata macam ni? Dia bekerja, lagi kita bekerja keras, lagi banyak rezeki kita dapat. Di sisi Allah betul ke sifir itu? Rezeki ni satu benda yang telah ditetapkan dah. Allah memang dah agihkan dah. Ada orang dia usaha macam-macam, tak pernah berjaya. Adakah dia ni orang yang gagal? Tidak. Sebab dikirakan gagal dan juga berjaya itu bila di akhirat nanti. Jangan kira kat dunia dulu. Kira kat dunia tu yang kita panggil materialism tadi tu. Faham kebendaan. Tengok orang berjaya baru betul kita kata berjaya. Jadi melihat Qarun hebat. Wah, ni hebat. Cuba tengok seterusnya. Jadi Allah kata apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau tinggalkan, lupakan bahagian engkau daripada dunia ini. Selalunya ayat ni orang tekankan kat mana? Yang bahagian ni. Dia tekan kat situ. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, Allah kata. Carilah pada apa sahaja yang Allah kurniakan kepada engkau untuk negeri akhirat. Wala tan. Yang tu dia keras. Yang tu dia keras. Apa dia? Jangan kau lupakan bahagian kau. Ayat itu suruh fokuskan dekat apa? Akhirat. Tapi yang dikuatkan kat mana? Memang nampak. Ayat Quran dah betul lah. Dia juga yang salah ayat Quran tersebut. Antara maksud, janganlah engkau lupakan bahagian. Nasib tu bahagian engkau dunia. Kata Al-Qurtubi apa dia? Dia kata ialah kain kafan. Masya Allah. Tengok dia melihat ayat ini. Dia kata jangan kau lupakan bahagian kau dunia. Sebab apa? Kau carilah harta banyak mana pun, yang akan guna sampai mati apa? Satu je. Kain kafan je kita pakai. Tuan-tuan, banyak harta banyak pun, yang tuan-tuan kena bawa masuk dalam kubur tu nanti, kita bawa dalam kubur tu ialah kain kafan. Jadi kata Al-Qurtubi, antara maksud ayat ni ialah jangan kamu lupakan bahagian dunia kamu tu ialah apa? Tentang kain kafan yang kamu akan bawa masuk dalam kubur. Yang lain? Tinggal. Tapi tinggal itu kalau kita dah guna, dah infakkan untuk akhirat, dia akan bawa menjadi kebaikan di akhirat. Jadi tengok orang-orang, betul Allah kata apa di hujung tu, minta maaf, tak habis lagi. Wa ahsin. Kat sini maksudnya berkorbanlah. Sebagaimana ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Wala tabghil fasada fil ard. Janganlah engkau membuat kerosakan di muka bumi. Janganlah engkau mencari-cari jalan kerosakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melakukan kerosakan. Tadi masa Fir'aun, Allah kata tak dia juga orang yang buat kerosakan? Sebab apa? Sebab dia ada kuasa tapi dia salah guna. Sekarang orang yang ada harta, kalau salah guna juga termasuk orang yang membuat kerosakan. Bukan Musa sebelah. Tengok Qarun kata apa dia? Ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi.
Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Di Qarun kata apa dia? Sesungguhnya tidak lain telah dikurniakan kepadaku harta-harta ini kerana apa? Ala kat situ kerana ilmin indi, kepandaian aku. Itu terjemahan dia. Jadi dia rasa dia dapat harta tu kerana apa? Sedangkan kita dah belajar dalam hadis, Nabi kata tentang rezeki ni siapa tetapkan? Allah. Bukan maksudnya tak perlu cari rezeki. Kita punya bahagian dah disuruh untuk pergi cari. Tapi sebenarnya rezeki itu telah ditetapkan. Ada orang, macam saya kata dia, kakak dia macam-macam niaga dengan suami dia. Tak dapat-dapat. Sekali adik dia tu kahwin dengan orang kaya, tu kaya. Kan? Contoh kan? Dalam adik-adik kan macam tu lah. Itu bukannya kata adik dia beruntung, kakak dia gagal. Bukan, itu kan sifir. Sifir nak tahu untung atau berjaya ataupun gagal ialah bila ke akhirat nanti. Kita belum habis lagi perjalanan kita, masih jauh. Dekat dunia dah buat conclusion, mana boleh. Itulah pemikiran orang-orang dunia. Pemikiran Qarun, pemikiran orang-orang Quraisy. Sebab tu Nabi Muhammad mereka tak beriman sebab apa? Antaranya mereka tuduh Nabi Muhammad, kalau betul dia ni Muhammad adalah utusan Allah, mana kebun-kebun dia? Mesti Allah bagi dia keistimewaan, bagi kebun. Nampak? Dia melihat apa? Kebendaan sebagai ukuran. Ini penyakit. Hari ini macam itulah. Kita dah bentuk dah. Belajar betul-betul. Nanti bila dah SPM berjaya, nanti dapat beli rumah besar. Kan kita ajar macam tu. Nanti bila dah besar, mereka tak faham agama, salah siapa sebenarnya? Orang yang sebelum. Apa saja yang berlaku pada masa akan datang, ada persentage dia oleh orang-orang yang kemudian. Hari ini tuan-tuan kita pakai phone. Phone hari ini takkan ada kita pakai, melainkan dulu orang buat phone besar. Besar apa? Briefcase tu. Mungkin ada haji yang sempat pakai briefcase tu. Dia punya sampai besar ni, dia punya ganggang dia kan. Sampai ada dekat masa saya kecil dulu, ingat lagi lah, kawan-kawan saya pergi sekolah bawa botol air handphone. Besar tu kan. Tak ada phone tu, tak ada laptop, komputer pada zaman tersebut, tak adalah smartphone hari ni. Betul? Setiap apa yang berlaku dulu akan diolah lagi oleh orang-orang kemudian sebab Allah bagi dia pengetahuan. Jadi apa yang berlaku pada masyarakat akan datang semua ada ukuran dia, ada bahagian dia daripada siapa? Kita. Jadi kalau daripada sini hari ni kita kata kat anak-anak kita, pergi belajar betul-betul tu, SPM tu biar dapat. Nanti bila masuk U, nanti kamu berjaya, keluar boleh kerja, dapat duit, boleh beli rumah. Itu je yang kita momokkan dekat dia. Lahirlah generasi yang faham apa? Kebendaan. Sebab kita dah melihat, dah tengok tu anak Pak Mat tu semua berjaya. Dia kira tu je. Macam mana soal akhirat dan sebagainya, dia tak peduli. Tengok Allah kata apa di hujung tu. Lagi Allah kata apa? Falamma, kata Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Qarun kata apa? Semua pengetahuan tu di sisi aku. Kata Allah apa dia? Tidakkah Qarun tahu sebelum daripada dia dah ada orang dah yang Allah binasakan juga. Bahkan orang dulu tu ada yang lebih hebat daripada Qarun, lebih kaya daripada Qarun. Tapi kata Allah apa dia? Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Allah apa? Tidak ia ditanya tentang dosa-dosa orang-orang yang melakukan dosa itu, mujrimun. Lagi ayat 79. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana sekali lagi ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Tengok bila Qarun keluar macam mana. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Lalu Qarun keluar kepada kaumnya dengan apa? Kemegahan perhiasannya.
Oh, dengan kereta berlambang kuda. Lah inilah. Sebab dulu kan kuda lah sebagai yang utama. Hari ni kuda orang tak naik kuda dah, tapi beli kereta berlambang kuda. Bukanlah isu itu kita cerita, tapi isu dia faham benda tu sebagai kejayaan. Qala allazina yuriduna alhayatad dunya, berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Ini sebenarnya kategori siapa ni? Nanti kita akan letakkan ni, ini kategori ad-dallin. Ini ad-dallin. Dia mesti ada gu dia ni. Ilmuwan, ya? Ha? Wah, kan dia ni semua orang-orang yang mendorong orang kat sana. Jadi ad-dallin antaranya siapa? Ni orang yang menginginkan kehidupan dunia, kata apa dia? Alangkah beruntungnya kami kalau kami dapat sama macam siapa? Qarun. Itulah pandangan kita hari ni. Belajar sungguh-sungguh tu, tengok orang tu, tengok orang tu tengok Elon Musk tu, tengok Jepun. Tapi soal akhirat dia macam mana tak peduli lah. Sebab dia melihat kejayaan itu dekat dunia. Ini pemikiran-pemikiran yang rosak. Daripada sekarang ke baru berlaku? Tak, benda ni dah cerita daripada dulu. Jadi maksudnya orang Islam sepatutnya dah selesai masalah ni. Tapi sebab tak pedulikan Al-Quran, jadi kehidupan dia berulang sajalah. Kisah Qarun tu berulang kembali. Kata mereka apa dia? Innahu ladhu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun itu benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Tengok orang yang Allah berikan mereka nikmat ilmu. Sebab kita minta Allah, ya Allah berikan kami jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Iaitu antara nikmat dia adalah para nabi semua tu mendapat ilmu daripada Allah. Tengok ayat yang ke-80. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khair. Liman amana wa amila salihan wala yulaqqaha illa sabirun. Dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu. Kan kita minta dekat Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami. Minta apa dia? Jalan yang lurus. Nak tunjuk ni minta ilmu lah. Lepas